بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب عيسى يا رب سليمان يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجنا من الظلمات الوهم إلى نور الفهم. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل. نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن العاقبة وحسن الخاتمة. يا فتح عليم يا فتح عليم يا فتح عليم، افتح لنا فتحا قريبا يا فتح عليم يا فتح عليم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari rahmatullah alaih dalam kitabnya Matan Al-Hikam yang ke-138, Al-Aqwanu Thabitatun Bi-Ithbati Wa Mam'uwatun Bi-Ahadiyati Dhati. Al-akwanu thabitatun bi-ithbatihi wa mamhuwatun bi-ahadiyati dhati. Ini sambungnya daripada matan sebelum ini. Ini kira buah daripada ada penghayatan kita pada matan sebelum ini. Kita baca matan 137. Abahalaka an tanzuru ma fil mukawwanati wa ma adhina laka an taqifa ma'a zawatil mukawwanati. Kalau kita menghayati beramal dengan matan ini, kita faham mata hati kita tembus melihat akan kebesaran Allah di sebalik kejadian al-mukawwanat, segala alam benda. Mula-mula kita lihat matahari, bulan, bintang, air, tanah, air kita duk mandi air. Bagi orang yang mata hati dia tembus,
Kalau mandi lah, tapi hati dia tu dia tak tengok kalau air, kalau mandi tu dia tengok Allah, dia mahu hidup, dia menghidupkan kita dengan air. Setelah air kita jadi mati, pokok-pokok jadi mati, marah. Nah, jadi air ini kita bawa kita dulu. Lepas tu tanya, jangan ada tanya dah. Jadi waktu orang mata hati dia tumbuh. Dia tak mesti ada tanya saja dengan Allah, tanya, ada tanya. Kali-kali dia tanya pokok tumbuh. Dia nampak Allah SWT atas dia dah hati. Jadi macam mana siapa dia terbuka hati dia melihat tu? Ada pokok hidup, pokok mati, pokok hidup, mana-mana. Lepas tu lama-lama dia dah tua, berbuah, berbuah, dia dah tua, dia mati. Lepas tu hidup. Anak dia pula benih, dia pula hidup, dia hebat. Jadi, bagi orang yang mata hati dia terbuka, dia duduk nampak hati sama. Tak betul-betul pun. Itulah dia ulul albab. Mati kita tu nenek kita mati tak ada dah. Ayah kita pun tak ada dah. Mak kita dah tak ada, kita pula kita rasa tak ada pula. Lepas tu ada syif kita tak ada pula. Jadi itu semua tu dia tak nampak atas zahir. Ada tak ada. Dia nampak yang mengada dan meniadakan. Jadi Allah zat yang sentiasa ada. Apa dia baca Allah la ilaha illahu. Allah ada Tuhan, malaikat dia. Jadi dia itu mana hati kita nampak, dia itu nampak. Itu punya dia itu apa lah. Tengok. Itulah tujuan kita belajar kita hitam ni. Kerana kita nak selok benda hati kita biarkan nampak ke dalam. Ini makan ni pun mana Allah Ta'ala dia suruh kita unzuru ma'za fis samawati wal ardh. Pandailah, perhatilah apa yang ada di dalam, di langit dan di bumi. Bukan pandai langit dan bumi saja, pandai di dalam langit dan bumi. Allah Ta'ala tidak mahu kita tidak membenarkan kita memandai berhenti atas benda itu saja. Kalau berhenti atas benda itu saja, kita akan jadi terhijab. Oh, kita lu pandai benda itu, kau tambah hijab kita. Jadi Allah tambah hijab mana lupa kita ni Allah Ta'ala. Lupa Allah Ta'ala boleh bawa jadi manusia boleh hidup kita ke depan dia. Sambung pada hari ini pula ni, apabila orang tu dia hati dulu tengok pada Allah Ta'ala semata-mata. Dia berjalan sehari-hari ini, hati dia hati Allah Ta'ala. Orang begini mana itu sepatutnya. Hati dia tak ada pasti. Hati dia hanya tauhid. Kemana dia tahu hakikat. Allah yang asalnya tak ada. Tuhan jangan mengadakan. Allah yang tak ada daya. Dia sekali saya ada daya. Allah yang tak ada kekuasaan. Dia tak ada kekuasaan dari Allah yang tak ada boleh menampak. Allah yang tak boleh menampak saja. Allah yang tidak ada boleh mudarat. Allah yang tak boleh mudarat. Hati dulu kayak gitu loh. Sehari dia di situ semua dia. Mari kita memahami itu. Antum berterima awak Nabi nak ajar. Ya, generasi itu berjaya Nabi terbiah itu para sahabat. Dan sahabat Nabi berjaya terbiah dia didik dia. Terus itu tapi dia berjaya. Berjaya untuk keulama. Itu untuk keulama. Sebab kita belajar, sebab kita mulut sembuh. Mulut dah sembuh. Tapi tak pun asal kata mulut sembuh. Ini mulut pun tak ada. Mulut pun tak sembuh. Tahu pun tak ada. Kita ni muncul tak juga. Itu boleh belajar ilmu-ilmu kita. Kok kita nak amal nombor 2, orang santun tahu. Alhamdulillah. Terpukul tutup nama kita kira.
Kenapa pun tahu pun nak amal kaya pula. Hari sama pokok supaya kita mampu. Hari saking kita belajar kita hikam. Kena buku lama fikiran kita. Buku fikiran. Kemohon pada Allah. Nah, sebab tujuan kita jadikan ni, kalau tanya apa tujuan kita ada di dunia, kan cara pekongnya untuk beribadah lah. Tapi secara sebenar kita untuk mensucikan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Apabila hati kita melihat akan Allah betul, kita patut mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, alhamdulillah, membesarkan Allah, betul-betul bahagia. Sebab apa? Sebab kita manusia ni, kita ada boleh diri, kita nak ingat Allah boleh, pasti ingat Allah boleh. Makhluk lain tak boleh, makhluk lain selain pada manusia lagi, makhluk lain semua duduk bertasbih berlaku. Kita baca ayat ada, ayat Allah Al-Quran, ada surah Al-Isra ayat 44. Sebelum kita juga kita baca matan dulu. Jadi sambungnya dia tu, al-aqwalu thabitatun bi isbatihi wa mamhuwatun bi ahadiyati zati. Baca. Kita tahu itu daripada zatnya Adam Ma'bud, iaitu tetap ia dengan sebab ditetapkannya, dan hapus ia dengan ahadiyat zatnya. Kerana tiap-tiap sesuatu daripadanya dua permulaan, dan kepadanya dua kembalinya. Dan jikalau tetap ia, niscaya tiada ahadiyat, dan lagi adalah dalam demikian berbilang dua. Begitu. Jadi Syekh nak tahu di sini, segala kaum ini, apa dia kaum makhluknya, alam benda, alam semesta ni, kita ni sebahagian pada alam. Segala alam selain pada Allah Ta'ala, semua makhluk alam, semuanya pada diri dia tu Adam Mahdin. Tanda tu Adam Mahdin maknanya tak ada sesuatu, tak ada dia. Alam ni tak ada sebenarnya. Tak boleh nak kata ada alam ni. Alam ni tak ada. Dah ada ni diadakan. Dia diadakan. Macam kita ni, kita terlupa kita diadakan. Kita rasa kita ada. Tak bisa. Macam orang kafir, kita kalau kita rasa ni, orang kafir dia rasa dia ada. Nah, dia tak rasa dia diadakan. Dia tahu lah alam ni tak ada kan. Tapi dia rasa dia tu ada kuanti dia. Pasti dia tapi kita boleh sentiasa kita ni akhir boleh dia ada kan. Kalau rasa dia tak ada, selain itu orang kafir mau pun tidak. Orang kafir dia tak percaya betul hasil. Cuma dia percaya kan, tapi Tuhan yang dia percaya betul. Họ dia tahan Tuhan tu tak betul, dan họ sebenarnya. Jadi orang kafir. Sebab tu saya kata di sini, dia beritahu sebenarnya segala benda ni, makhluk ni, benda ni tak ada sebenarnya di sisi zat dia. Diri dia tu tak ada. Tak ada. Mana dia tu, iaitu tetap dia disebabkan dia tetapkan. Ada dia tetap dia tu sebab dia ditetapkan. Macam kita ni ada ni kan. Kerana kita diadakan. Mana diijak, diwujudkan oleh Allah. Bahasa Arab ada, kalau Melayu ada lah, wujud bahasa Arab. Kita wujud ni sebab diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Kalau bahasa Melayu kita ada ni, diadakan oleh Allah Ta'ala. Jangan tukar, jangan lupa kita ni, barang yang diadakan. Sebab ada manusia, dia membayangkan dia ada, tak saling Tuhan. Kalau dia akan kenapa itu Tuhan lah. Kalau Tuhan macam tu, dia buat kalau itu undang-undang itu sendiri. Quran ni undang-undang Quran ni dulu zaman Musa boleh. Tapi orang ni kecil gitu sih. Ada. Gambar yang dia mana sebenarnya ada Tuhan, ada. Tak perlu pada Tuhan. Dia terlupa dia terlupa. Kena ingat dia. Ingat si Quran tu. Tuhan yang menciptakan kita ada.
Nah, jadi itu terlupa sekejap. Usia dia boleh terlupa, tapi makhluk lain tak terlupa. Makhluk lain sentiasa bertasbih. Ada satu kisah. Ini riwayat hadis Imam Bukhari, Muslim dan Abu Hurairah. Rasulullah SAW beritahu ada lama dulu ada seorang nabi kena ketik ke semua ketik dia pun mereka semua bakar saya semua bakar saya semua karena saya kau yang ketik dia lah. Jadi Allah Ta'ala wahyu pada kita kenapa membakar makhluk yang sedang bertasbih sentiasa semua Tuhan yang berasa kita itu dibunuh makhluk al-adil jadi tertasbih itu hadis sahih jadi baca akhir ayat 44 surah Isra innahu kana haliman ghafura sesungguhnya Allah Ta'ala halim ni orang nama halim dia sampai satu ni lapan malu Allah ni dia tengok dia doa maksiat Allah pun makhluk aku bersyukur kepada aku mudah pun tapi kita semua banyak ya tapi terpaksa dia main gigi sama yang gigi kita jadi cuma mereka dia sendiri kami memang tahan tidak kepada rumah ini saya kau itu semua. Nah, itu coba dengar innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah kan sampai satu dia lama balas. Halim ni lama balas saja hamba dia. Ghafura pengaku. Kenapa tak itu? Pasti dia kata, "Apa pun kau buat semua." Tapi saya tak rasa, kan di masjid baca Quran dah. Aku melok rumah Islam, terus kalau kita punya dia. Maupun mana ni dosa kita, kita tak sedar. Pada Nabi suruh istighfar sama masyarakat buka 100 hari lagi istighfar dengan penting. Apa dosa yang kita buat? Dosa banyak lagi. Macam orang itu kan sekon kita buat. Sampai kita semua banyak bukan apa. Dosa kita banyak tu. Dosa kita duduk ni ayam makhluk tadi. Kita minta ampun. Lalu jalan keluar minta ampun. Lepas tu orang beriman orang ahli billah. Duduk dengan belok sekon minta ampun makhluk. Lepas tu tinggi masalah dia. Kita ada sambung ke apa? Dia ngau ke? Dia makhluk dia ngau ke? Pun tak bisa. Dia banyak tanggungjawab. Dia ngau ke? Dia nak bini kita ni, bapa kita ni, Allah ni masyarakat. Kalau pilih tetap tanggungjawab banyak tau. Dah kita tak membuat semua. Kita apa kali tu? Dan sebenarnya dia mampu. Innahu kana haliman ghafura. Maksudnya di sini Syekh sebut sini kita ni tetap ni sebab dia letakkannya. Allah yang meletakkan kita ni. Dan hapus makhluk tadi dengan ahli zatnya. Kalau kita memandang zat Tuhan yang tunggal yang ada dia semena-mena ada, maka tak ada lah nilai kita ada yang ada, kita tak ada nilai kita. Hanya Allah saja yang ada. Ya, semena-mena ada, kita ni ada yang tak ada nilai. Mana kita kena ingat kita ni tidak ada daya upaya kalau saya tidak mengajar kita menjadikan kita ada daya upaya. Kita tidak ada manfaat boleh buat manfaat kalau sehat tidak jadikan kita boleh buat manfaat. Kita tidak boleh mudarat kalau sehat tidak boleh mudarat. Begitu Allah yang ada kita. Allah yang ada kita makhluk lain yang ada kita tidak boleh manfaat kalau sehat terjadi dia boleh manfaat. Yang kalau mudarat dia tidak boleh mudarat kalau sehat terjadi dia boleh mudarat kita. Kalau kita nak situ, Allah sebenarnya kita
kita hidup. Nah, sebab iman kita tak kuat, kita tertuju atas harus menang, kita tu iman. Wal makhluk mudarat ada kita duduk apa tongok pada makhluk kerana kita masuk dulu nampak dulu masuk kita dah. Jadi kita tak boleh kita sekali kita tongok pada makhluk ni lah mereka tak berlaku makhluk situ. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala ni tunggal, dia ahadiyah tunggal. Suatu ini ahadiyah tunggal, ada dua, ada tiga, tunggal dia. Jadi semua perkara ni datang daripada Allah. Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad, tunggal. Itulah hadiah zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu tunggal. Ada dia tu tunggal. Ada dua, ada tiga. Jadi segala-galanya makhluk ni dia bergantung ke dia. Kerana setiap sesuatu mari daripada Allah Ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mana kita satu daripadanya daripada Allah Ta'ala juga permulaannya dan kepadanya juga untuk kehidupan. Dan tadi kita tengok itu nenek kita ada kita pun ada kita fikir pula. Mungkin kita pada Allah kita main pada dia kembali. Jadi kita tengok apa dia ada air dah. Mesti oleh tanpa mata hati kita terbungkuk kita tak fikir apa. Sebab tu kita kena ukur pemikiran kita, pegangnya kita lebih kepada Allah benar, iaitu Allah benar. Iaitu kita ni mari kepada Allah SWT, dijati kepada Allah SWT. Masa kita kembali kepada dia, kepadanya jua kembali kita kepadanya ni, pada Allah Ta'ala jua kembalinya. Ni hati kita lah, segala yang makhluk lah untuk kita saja, segala yang makhluknya kembali kepada Allah. Baik, pegangan yang betul begini ni dia akan membuahkan sifat terpuji pada diri kita. Depan kita ya, ulang buatkan dia sifat pegangan yang betul begini akan melahirkan sifat terpuji. Pada kita nak akhlak yang terpuji, saya tahu pegangan yang betul. Sebab tu pegangan yang betul, jadi orang itu jadi di atas jalan yang betul. Dan jikalau, dia kata pula, saya kata, dan jikalau tetap ia itu makhluk lah. Kalau tetap makhluk tadi kan, makhluk tu memang ada dia tu tak sabit ni diadakan. Memang ada dia ada semati. Ada. Kalau ni mana kalau kita mikir sebaliknya. Tadi kalau kita mikir sebenarnya mana ada alam ni sebenarnya diadakan. Tapi kalau kita mikir, kalau kita kata dia ada, tidak diadakan mana? Sebab manusia ni dia boleh pilih. Nak pilih pegangan kata Tuhan ni ada kan? Alam ni diadakan boleh. Nak kata alam ni ada, dia tak perlu ada mengadakan boleh. Kalau kita kata kalau tetap dia, kalau dia tetap, kalau tiada dia, tiada ahadiyah, tiada ketunggalan Allah SWT. Jadi apa begitu? Dan lagi adalah macam itu, jadi dua, berbila-bila dua. Jadi ada dua. Ada dua yang kodim. Yang tidak perlu ada orang buat dia. Tidak perlu berlaku. Ada dua yang kodim. Satu saja yang kodim yang tidak ada orang buat dia. Yang lain semua makhluk yang dibuat oleh zat Allah Ta'ala yang kodim. Kodim mana tidak ada orang buat. Jadi kalau sebut makhluk sebenarnya ada orang buat. Jadi selain siapa yang buat? Pencipta tu mesti dia tak ada orang buat dia. Tak perlu ada orang buat, dia boleh pencipta. Pencipta tak perlu ada orang mencipta dia. Kalau mencipta kita makhluk. Jadi itu jelas dalam pandangan orang yang mata hati dia terbuka, dia nampak. Kenapa punya makhluk itu di dalam itu juga Allah SWT dengan kekuasaan Allah SWT.
Sebab itu dia sebut situ al-aqwanu sabitatun bil isbati. Segala benda ni, ala benda ni ada dia disebabkan ditetapkan oleh Allah SWT, dan dia akan lenyap apabila lahir akan keesaan Allah SWT. Kalau kita sampai masa Allah Ta'ala kembalikan kita kepada dia, maka tak adalah kita di dunia. Habis itu, akhir sambung. Maka silakan mengambil dalil dengan Adam yang hafiz atas wujud yang kekal. Subhanallah Ta'ala. Dan terbelah ahadiyah dan zahilah madaniyah daripadanya, dan dengan dia keadaan tiap-tiap sesuatu dan tiada suatu kerana suatu hakikatnya itu maksum maksud. Maka ia jua awal dan akhir dan zahir dan batin, dan iaitu pada tiap-tiap sesuatu amat tahu. Ini di bawah ayat wal awal wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Dari surah Al-Hadid. Hadis tadi itu dah ayat yang ditulis itu, maka ia jua awal dan akhir dan zahir dan batin, dan iaitu pada tiap-tiap sesuatu amat tahu. Itu ayat surah Al-Hadid. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Siapa? Allah SWT. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin, dan tiap-tiap sesuatu dia amat mengetahui. Sebab itu Allah SWT dialah yang menjadikan segala sesuatu. Sebab itu apabila orang itu pandangnya dia tembus, dia tidak berhenti akan sesuatu, dia akan apung. Segala sesuatu ni sedang bertasbih pada Allah SWT. Cuma kita yang tak faham bahasa tasbih dia. Ayat Allah SWT berfirman, tusabbihu lahu as-samawati wal ardh wa man fihi wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Ayat itu ayat Al-Quran surah Isra ayat 44. Beliau juga ya ada tafsir ayat itu. Kita kena faham tafsir dia. Kalau kita ambil sikit pada tafsiran, kita tak tafsir, kita kata ayat tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fiha. Langit dan yang 7 dan bumi yang 7 lapis itu dan segala isinya dan semua yang ada di dalamnya bertasbih pada Allah. Bertasbih aku segala isi. Kita tak tahu, tak faham dia. Yang ini semua makhluk. Di sini ulama tafsir kata segala isi, iaitu malaikat, manusia dan jin. Kemudian bawa ayat pula wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tidak ada sesuatu pun secara umum. Tidak ada sesuatu benda. Kejadian Tuhan ni, malaikat duduk bertasbih dan memuji dia. Nabi waktu dan segala isinya dan semua yang ada di dalamnya bertasbih pada Allah. Bertasbih aku segala isi. Kita tak tahu, tak faham dia. Yang ini semua makhluk. Di sini ulama tafsir kata segala isi, iaitu malaikat, manusia dan jin. Kemudian bawa ayat pula wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tidak ada sesuatu pun secara umum. Tidak ada sesuatu benda. Kejadian Tuhan, malaikat duduk bertasbih dan memuji dia. Nabi waktu itu tadi semua makhluk bertasbih. Malaikat calonnya. Jadi di sini kata ulama yang meliputi segala sesuatu itu seluruh makhluk, bukan saja manusia dan jin dan malaikat, seluruh makhluk. Batu-batu dan tumbuh-tumbuhan, kayu-kayu, air, tanah, apa semua dah.
api, angin, apa semua duduk bertasbih Tuhan berlaku. Benda hujan, benda cair, benda steam, apa semua. Semua seluruh makhluk mengakui bahawa Allah Ta'ala itu adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Allahu Akbar. Semua makhluk kamu itu tidak sama. Terdapat beberapa ulama bahawa tasbih tersebut adalah tasbih yang sebenarnya tasbih yang dilakukan oleh makhluk. Ada tasbih dia. Itu tak. Dan kita pernah dengar tasbih mereka Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim. Nabi pura. Dan Nabi juga tasbih seperti mereka tasbih mereka. Jadi tasbih itu tasbih. Jadi setengah ulama mengatakan tasbih segala makhluk ini zikir dia tu iaitu la ilaha illallahul khaliq. Yang ada Tuhan mereka Allah yang Maha Mencipta. Maka dia nak tasbih. Kita tak tahu cara tasbih. Tapi makna tasbih itu iaitu la ilaha illallahul khaliq. Kita tidak mengerti bahasa dia. Kita tu bunyi kicauan burung yang indah. Tasbih itu sebenarnya dia tasbih la ilaha illallahul khaliq. Tapi kita tak dengar. Kalau itu ahli burung ni, dia ahli burung, burung dia tasbih. Tapi dia tu ahli burung, dia tak tasbih. Dia tengok ke burung tu, kosong burung saja. Sebenarnya makna bunyi itu tasbih. Kalau nanya sudah ada, mana burung? Mana burung? Jadi bukan burung saja, bukan hanya semua benda. Allah, burung. Mana burung? Jadi bukan burung saja, bukan hanya semua benda. Allah. Jadi burung tu untuk berhimpun kita ada buat kita berhimpun apa tak? Jadi benda kita berhimpun benda tu tasbih kita. Tapi orang berhimpun apa? Jadi orang berhimpun piti. Hari tu bila piti tu tasbih. Betul, tasbih. La ilaha illallahul khaliq. Aku ini diciptakan Allah. Terlebih juga. Tapi kita tak dengar. Jadi lafaz sebijinya iaitu la ilaha illallahul khaliq. Dan Rasulullah baca Rasulullah menyebut ibu bapa yang macam-macam. Dia kena sebenarnya kita kena dengar kalimah la ilaha illallah. Di sebalik panjang dia diri. Betul lah. Itu kena kalau terbaca betul. Jadi apabila kita mampu menempusi makhluk dan kita mampu akan Allah Taala, kebesaran Allah, apa Allah, kebesaran asma sifat Allah Taala, dan hati kita, maka kita akan sebut la ilaha illallah. Dan kita akan rasa bahawa ada Allah lah yang menjadi. Kita akan merasa Allah Taala yang menjadikan segala-galanya. Jadi kalau begitu, dia akan menembus akan sifat dia. Katanya ulama, sifat yang akan timbul daripada orang itu kalau dia dalam keadaan yakin sungguh-sungguh bahawa tidak ada, maka Allah saja yang ada dan dia mengadakan kita. Kita hanya diadakan, bukan ada. Kita diadakan. Ada dengan yang diadakan dia lupa. Kita ni diadakan. Allah tu ada, kita diadakan. Siapa yang mengadakan kita? Allah yang ada, yang mengadakan kita. Kalau Allah Ta'ala nak supaya habis masa ada nak, habislah. Tak kira kita saya yang betul ke dia. Ada yang supaya macam apa.
Dia sayang ke isteri dia Mumtaz. Ada tengok cerita di India. Terjemahan. Kalau dia buat terjemahan tu kerana dia ingatkan dia pada isteri dia tersayang. Waktu dia letak kubur mayat dia, isteri dia di situ. Kalau dia mati nanti dia di situ. Dia buat terjemahan. Hebat terjemahan dia. Betul pelik dalam dunia. Itu ialah tanda kecintaan seorang pada makhluk, sesama makhluk. Tuhan contoh ni, orang itu cinta makhluk makhluk sangat tu dia. Nabi Hawa dia lah, tu banyak lubang, istana besar. Nanti dia letak banyak isteri dia dalam, nanti dia selesai kali mati setelah dia dalam situ. Ya, saya bagus sekali. Saya itu ya. Sebab tu orang tak jumpa agama sunnah dah. Dia kata hidup berakhirnya susah juga. Nah betul kan kita akan nak mati bukan mau kita kan. Kalau kita tengok zahir lah, dia buat berlaku hidup dia berakhirnya itu kita. Bezanya kita lah. Kita orang beriman hidup berakhirnya dia nak tanda beli jumpa ni. Sakit lah. Mengadu mati ada dia dah. Terus kita berjasa sakit. Tapi kita gembira nak jumpa Allah. Tapi orang tak sampai situ, dia mana ada sakit tu. So sakit nak tinggal orang tersayang. Kita nak tinggal orang tersayang kita. Ada pun kita nak tengok orang yang tersayang kita nak. Pastilah. Sampai tu hidup ni, dia kata akhirnya hati itu sokong. Itu faham orang bukan sudah. Kita hidup ni, sudah. Akhirnya sokong. Kerana boleh pergi ke akhirat dan dapatkan nama saya kekal abadi. Sebab tu kalau orang dia duduk berpegang sungguh dengan lima ni kan, kita dah ulama buat sebulan. Kita yakin sungguh bahawa kita tak ada kalau Tuhan tidak mengadakan kita. Kita yakin sungguh bahawa kita tak ada daya upaya kalau Tuhan tidak mengadakan daya upaya pada kita. Kita tak ada kekuatan kalau Tuhan tak beri kekuatan pada kita. Kita tidak ada boleh beri manfaat kalau Tuhan tak beri pada kita apa boleh beri manfaat. Kita tidak ada boleh beri mudarat kalau Tuhan tidak beri pada kita boleh beri mudarat. Lalu saya kata kalau kita duduk gini lah, kita tu orang kita pun jadi kita tak takut lah kan. Takut tak? Kita hanya takut pada Allah saja. Tapi apa lagi kita duduk bincang ke depan Mungkin kita dibesarkan dalam keadaan bukan pegangan yang belah ni. Kita dibesarkan dalam pegangan walaupun kita percaya Tuhan. Tapi kita tak buat Tuhan ni dia jaga kita untuk kawal kita tak buat. Kita buat kita kawal kita. Kita yang mengadakan sesuatu. Apa boleh hasil kita buat untuk gembira kita. Sombong dia tu. Dia timbul sifat-sifat buruk. Dan kita rasa kita ada daya upaya, kita ada kekuatan, kita boleh marah maaf orang. Kalau ada kawan terjadi tu. Mana kalau kita ni ada nilai lah. Mula nak ada beban situ beban ini lah tak mudara ada kita. Jadi semua tu nak pegangan sekali Allah ni kita duduk situ lah. Jadi kita suka duduk situ. Kalau duduk situ sama pegangan kita tidak timbul sifat terpuji. Contohnya ikhlas. Ulang kata mulu-mulu sekali sifat mulia ialah ikhlas. Kalau orang tu dia tidak berpegangan cara yang tadi, dia sampai mati dia tak akan jumpa itu. Walaupun dia belajar temuji, nak dapat ikhlas lah. Lagi dia tak umur pegangan dia. Bahawa aku tak ada daya upaya. Aku bisa jadi saja.
Itu nombor kenangan tu. Baru boleh lah. Belajar ilmu baiklah. Kenapa? Tapi tidak boleh ikhlas lagi. Lagi kita tak ubah dalam pegangan kita, keyakinan kita. Lampak nak boleh ikhlas. Apa mati kat jemput tu? Kalau kita tak ubah, kita baca kita ada nilai, kita ada. Dan kalau kita tak jadi, kita ada lagi upaya perbuatan, kita boleh memaafkan, kita boleh mudarat. Yang aku nak aku tutup pun nanti apa nanti jadi itu ilmu dan semua ada itu waktu ada orang buat kena kau itu sebab dia rasa dia pun sebab memang tak ada masih kita percaya orang itu kena kita sebab kita rasa dia boleh menolak. Mungkin dia boleh dikit lagi lah. Kita boleh kena tahu. Orang boleh kena kita. Jadi kita rasa ada dia boleh mutolak kita. Jadi kita kena orang boleh mutolak nampaknya Allah. Yang boleh mengajarkan hanya Allah. Kalau Allah tahu, aku kan itu Allah. Kalau berganti semua, dia boleh kelah dia. Jadi aku boleh kelah. Dia berkata, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kata rasanya tu. Itu berkata awak ikhlas tu. Tapi kalau kita dalam semaya kata. Tapi luar semaya. Itu juga yang sebagai kita ingat. Buku pemahaman kita tu dia luar. Jadi kita ada nampak tempat kita nak diri kita, hati kita ada. Tempat orang rasa-rasa kita boleh. Kita kena akui dulu bahawa Allah ni asalnya tak ada Tuhan yang mengajar. Kita rasa tak ada Tuhan yang mengajar. Kalau tak ada ni, tak. Kita kata, Inna salati, sesungguhnya semaya aku, hidupku dan mati aku. Ada. Itu yakinnya kita. Jadi kalau ulama kata apa maksud hidup kerana Allah? Sesungguhnya semayaku, ibadahku, hidupku dan matiku kerana Allah. Apa arti hidup kerana Allah? Iaitu menggunakan kehidupan kita untuk beribadah, untuk bertasbih, untuk memuji Allah. Itu baru hidup kerana Allah. Buat satu benda kerana mencari keridhaan Allah. Kerana apa arti mati? Mahya mati kerana Allah. Iaitu mati dalam menuntut ilmu, kata ulama, mati dalam berbuat ibadah, mati dalam cari rezeki yang halal untuk nafkah. Itu semua daripada perkara yang kita nampak apabila kita pegangnya ya betul. Tidak ikhlas. Kita buat itu ikhlas kerana Allah semata. Tak ada yang lain. Mungkin yang lain tidak boleh berbarak dari kita. Kita tidak buat kerja ni kerana kalau kita soal kita makan gaji ni orang itu jolok di dunia ni. Nak kerja ada macam kerja ni orang. Zahir apa kita kerja ni orang. Tapi kita kerana Allah kita buat. Bukan kerana orang. Kita buat kerana orang. Kalau orang itu kita ikhlas. Jadi dia boleh gaji. Dia boleh. Kalau sebenarnya boleh pahlakan jalan pada Allah. Ikhlas. Karena amal ibadah kerja buat kita kena ikhlas. Baik. Ikhlas ni ulama kata apa? Kalau kita beribadah, kita niat untuk apa? Kita akan boleh ada niat kita saja. Kalau kita niat kerana Allah, kita akan dapat ganjaran daripada Allah Taala. Tapi kalau kita niat kerana hak kita nak tadi, kita boleh hak kita nak. Tuhan ada boleh hak kita nak. Tapi kita tak dapat hak lebih lagi. Dia boleh hak kita nak. Tapi kalau kita buat kerana Allah, kita boleh tak. Allah akan mengatur. Mari kita buat kita ni, katalah kita kerja ni orang. Kita gaji ni dia. Jadi dia tak tahu kita, kalau kita buat seperti itu. Mungkin kita Allah. Anak Allah kita. Jadi kita Allah suka kita, Allah reda kita. Lagi boleh. Mungkin kau ada ni.
Pakai bumi bodoh sudah. Nah, kerja jomi. Betul. Pegangnya. Tapi nak semua apa hari ini payah. Lagi kita tak ubah keyakinan kita bahawa Allah saja yang mau kuasa, kita tak ada kuasa. Allah saja yang boleh menemukan. Makhluk seluruh itu pegangnya itu tenaga, barulah kita akan nampak itu. Apabila nampak itulah, mak kita akan nampak terus nikmat di sebalik itu. Yang kedua, sifat yang kedua boleh satu ialah pada oleh kita itu. Tawakal. Orang yang yakin dia ni asalnya tak ada Tuhan mengajarkan. Jadi dia akan bertawakal pada Tuhan. Tuhan yang mengajarkannya. Dia tak bertawakal pada yang lain. Yang lain semua dia juga. Tawakal ke pohon. Bukan ke pohon kita tak ada pohon habis lah kita. Itu susah pohon baik pohon tu. Dia susah. Jadi itu siapa pohon. Memang kita gitu loh. Kita ada. Jadi tawakal ni mana berkandungnya hati kita apa semua tu. Kalau orang tu yakin Allah Ta'ala yang menjadikan dia dan menjadikannya, dia ada tawakal daripada dia. Tidak bergantung hati kecuali pada Allah. Allah tawakal. Itu. Jadi tak ada berapa. Sama-sama pun tak ada. Allah ada ni. Itu sama-sama yang umum. Itu dunia Allah. Allah ada semua yang kita jaga kita. Kita tak ada orang apa sepuluh sama-sama itu Allah jaga juga. Bukan orang yang jaga kita. Kita rasa orang yang jaga kita. Kita jaga mana? Betul? Kita kata kita akan di tempat jagaan. Bukan bunyi tempat jagaan tu. Dia jaga pada dia jaga. Tapi yang menjaga anak kita tu Allah tu jaga. Jadi kalau kita lah, kita bukan secara umum. Kan kita lihat tempat jagaan kan. Anak kena apa, nuangan kau ngasuh orang. Bukan jagaan lah. Bunyi tempat jagaan lah. Jadi apa yang jaga? Kita semua kata jangan bantu orang tu. Tempat jagaan tu bagus tu. Dia mungkin kursus dia ada sikit kini. Ada orang kata buat tu kan? Ada kita pun. Kita kena bergantung pada tawakal. Kerana orang yang bergantung pada selain pada Allah Ta'ala ni, dia bergantung kepada support dengan dia juga. Tak lebih. Dia kena bergantung pada Allah yang menjadikan segala-galanya. Sifat. Jadi di sini ada timbulah sifat yang baik. Satu lagi contohnya redha. Orang yang yakin dengan keyakinan benar-benar pada Allah, dia ada tipu redha. Redha ni maknanya dia tak rasa susah hati dengan apa yang berlaku. Senang kesusah hati dia tak susah. Dia redha. Ilmu syukur apa yang berlaku atas dia. Redha. Ada susah. Ada sedih apa. Kalau sedih pun, mari sedih. Dia kata sedih itu hak hebat nazur dia. Apa? Ada memahami di sebalik dia. Jadi sedih pun, apa hebat dia pun. Dia mari sedih. Tak apa, orang kita manusia biasa jadi sedih. Tak ada manusia tak sedih tau. Ada lah. Maksudnya, kita nak buat yang sedih pada kita, tak ada pun. Kesedihan. Ya mari tak apa, tapi kita tidak lupa betul. Orang redha, payung redha ni apa boleh wajah ya. Sombong pun tak boleh. Dia redha ni atas pada sombong lagi. Redha. Sombong ni, tahu. Tahammalun nafsi alal musyaqqah. Itu sombong. Mana dia, tak tubik mulut. Tidak ngomen apa. Tidak ngeluh apa. Dia, tubik alhamdulillah. Gitu ya. Kalau kau lebih mulut apa orang lain yang sakit, apa orang lain. Itu tak ada tu. Jadi kita kalau sakit mana pun kita orang yang usul mulut. Jadi pun ada siapa? Ada lah tanda kita. Tanda sakit kita ada.
Begitu tu nampak. Hari pada jauh sakit itu boleh pada tu. Kalau kita nampak. Kalau kita nampak, tu mau lama orang kaya mau apa? Kita mau beli wayang kita mana kita segan, tapi kita sakit tak tahu lawan orang. Tak tahu lagi. Jadi apabila orang tu dia boleh sobat, latih dia sobat, itu tak sobat, naik ke reto. Reto tu dia pagi tu orang reto ni orang yang mengaku tahu dia reto. Susah sebenarnya sedih hati dia. Kau tinggi lagi dah. Nabi reto tu taslim. Taslim ni ulama kata serupa mayat ditanya pemani mayat. Seperti bola di kaki pemain bola. Oh, itu taslim. Macam Nabi Ibrahim. Dia makan taslim. Suruh sembelih anak. Suruh letak isteri dan anak dia tengah pada pasir. Dia letak. Lepas tu suruh sembelih. Dia sembelih. Anak dia pula mau mandi juga taslim juga. Siapa dia suruh sembelihnya ya? Mandi. Sembelih anak aku muka Allah. Anak pun mau makan taslim juga bro. Dia tanya. Ini kita tak boleh tenang. Dia boleh cerita. Sebagai contoh. Kita tu sobat pun. Pada nak sobat kan kita tak sobat. Kalau yang sobat, innama yuwaffas sabirul ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang sobat ni tanpa hisab. Oh, tu besar tu. Tanpa hisab. Tapi nak di situ pun kena belajar. Kena belajar. Ya, saya ini setakat itu. Kita lagi apa agama makan apa itu. Ketahuilah bahawasanya mata hatimu tiada terbuka ia, melainkan kemudian daripada menghilangkan tabiatmu daripada segala khayal waham. Dan apabila mata hatimu itu di bawah tutup waham, nescaya tiada jatuh bagimu melihat hakikatnya. Dan jikalau jatuh ia adalah umpamanya tiada hakikatnya. Dan ketahui olehmu pula bahawasanya yang terlebih besar barang yang menolak ia akan dikau daripada istiqomah dan ikhlas itu uji manusia kepadanya. Jadi kita cara tajuk pagi itu puji. Kalau orang puji kita, belah mana kita nak ada kita nak kita baru setakat saja untuk ini. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala memberkati kuliah kita, InsyaAllah. Jadi rasanya minggu depan tu membaca istighfar InsyaAllah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya